yang bermasalah. Adakah betul statement tersebut, pernyataan tersebut? Ataupun kita perlu menilai kembali pernyataan tersebut. Dan yang persoalan ketiga adalah bagaimana ia mula tersebar kepada seluruh Yahudi. Okey, ini persoalan-persoalan yang kita akan mula lihat satu persatu. Okey, sebelum masuk kepada perbincangan kita pada pagi ini, saya cuba nak menekankan kenapa kita perlu berbahas tentang Zionism. Satu sudut yang perlu kita faham, mana-mana revolusi besar ataupun kebangkitan besar yang berlaku dalam sejarah umat manusia, dia akan bermula dengan pemikiran. Dia akan bermula dengan idea. Dia bukan bermula dengan strategi. Dia bukan bermula dengan taktikal. Dia bukan bermula dengan movement. Tetapi dia bermula dengan satu idea. Maksudnya bila kita sebut satu gerakan revolusi besar yang berlaku, ianya bermula dengan satu benih. Dan benih itu adalah idea. Ini sudah kena pegang betul-betul. Benih tersebut adalah idea. Kita ambil contoh. Saya tunjukkan kat sini adalah Nazi. Kita semua maklum kan, dalam Perang Dunia Pertama, dalam Perang Dunia Kedua, dan bagaimana dikatakan puluhan juta manusia dibunuh disebabkan oleh satu gerakan yang disebut sebagai Nazi, yang membawa satu gerakan dipanggil kebangkitan ketiga tu kan. Third Reich, satu usaha untuk membawa kebangkitan Nazi untuk mula menyebarkan, membina sebuah tamadun. Tapi kalau kita telusuri balik, tarik balik, sebenarnya idea Nazi ini lahir daripada satu buku yang ditulis. Ada yang kata bukan Hitler tulis, ada yang kata Hitler tulis. Nama buku tersebut adalah Mein Kampf. Mein Kampf. Jadi buku tersebut bermaksud adalah my struggle ataupun my battle. Yang bermaksud perjuangan aku. Apa yang aku nak bawa, apa yang aku nak bangunkan pada bangsa Jerman. Dan daripada situlah akhirnya menjadi satu benih kepada sebuah kebangkitan. Dan lukisan tersebut dia menyentuh tentang kisah hidup dia, falsafah dia, perjuangan dia, penentangan dia, kisah dia dengan Yahudi, kepayahan yang dihadapi oleh bangsa Jerman selepas daripada Perang Dunia Pertama dan sebagainya. Dan akhirnya benda-benda tersebut menjadi satu aspirasi kepada sebuah kebangkitan. Dan dia membawa kepada satu falsafah. Dan bila kita sebut tentang idea, kita kena faham idea itu berpaksikan kepada satu falsafah. Bila kita sebut Perang Dunia Kedua, perang yang besar, jutaan manusia mati, dia sebenarnya pergi kepada satu falsafah disebutkan sebagai bangsa Jerman adalah sebagai satu bangsa yang mulia, ataupun disebut sebagai Nordic nation ataupun bangsa Aryan. Bangsa Aryan itu adalah satu bangsa yang mulia. Dan daripada situlah datang idea perlu kepada Greater German. Itulah sebuah Jerman menjadi satu kuasa yang besar. Ini satu contoh. Apa yang saya cuba tekankan adalah sesuatu revolusi yang besar, kebangkitan yang besar adalah bermula dengan idea. Contoh yang kedua kita boleh melihat adalah komunis. Komunis sebagai satu kuasa yang besar yang dikatakan sebagai antitesis kepada Barat, ianya pun bermula dengan satu idea yang dibuat oleh Karl Marx. Dia membuat satu buku yang disebutkan sebagai Das Kapital. Das Kapital ini adalah satu idea yang Karl Marx mempersoalkan kembali tentang kapitalisme ataupun tentang bentuk dunia yang dibentuk oleh Barat ketika itu. Maka seolah-olah Karl Marx mengangkat, maka ianya memerlukan kepada kebangkitan golongan bawahan, golongan marahin, golongan diistilahkan sebagai golongan pekerja, untuk menentang segala kekejaman oleh pihak majikan ataupun pihak atasan. Jadi dekat situ dia meletakkan satu idea yang disebutkan sebagai komunis. Yang disebutkan sebagai komunis. Dan akhirnya daripada sini berlaku satu revolusi besar dalam dunia manusia, dalam umat dunia manusia. Dan antara teori besar Karl Marx adalah bila mana dia katakan sepanjang sejarah manusia ini, dia bukan kisah manusia nak dapat yang paling baik, manusia nak mendapat kepada kemajuan. Tapi dia cakap sepanjang sejarah manusia sebenarnya yang berlaku adalah pertembungan antara golongan bawahan dan atasan. Ini disilahkan sebagai golongan majikan dan juga golongan pekerja.
Macam tu juga sampaikan kisah Nabi Muhammad pun. Karl Marx dia tafsir kan, sebenarnya sebab apa kebangkitan Nabi Muhammad tu boleh berlaku. Sebab dia kata sebenarnya apa yang berlaku adalah Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat dia sedang menentang golongan kapital. Sedang menentang golongan majikan. Quraisy ni seolah-olah adalah satu orang-orang kaya yang akhirnya golongan-golongan miskin ini ditindas. Sebab tu dia kata pendukung-pendukung pada ajaran Nabi Muhammad pada awalnya adalah golongan-golongan miskin, golongan-golongan susah. Tapi sebenarnya benda tak tepat lah. Kalau kita baca pun dalam sirah Nabi, siapakah antara sahabat pertama yang beriman? Abu Bakar. Adakah Abu Bakar golongan bawahan? Tak. Tengok isteri Nabi sendiri, Siti Khadijah. Adakah dia adalah golongan bawahan? Tak. Mereka juga adalah golongan-golongan tycoon lah, yang mempunyai satu bisnes dan juga satu benda yang besar. Tapi dekat sinilah maksudnya, bila mana dia nak menanamkan satu idea, maka dia merinterpretasi ataupun mentakwil segala masa-masa lalu itu mengikut perspektif dia. Dan akhirnya orang melihat ini adalah the great idea. Dan daripada situlah akhirnya berlaku satu kebangkitan. Okay. Jadi apa yang kita boleh faham dekat sini? Apa yang kita boleh faham bahawa kebangkitan, revolusi yang besar, pergerakan yang besar mesti akan bermula dengan satu idea. Okay. Jadi bila kita faham dekat sini, Tuan Syed dah biasa tengok dah ni. Jadi bila kita faham dekat sini, inilah hakikat yang berlaku sebenarnya. And apa yang kita nampak pada satu lapis pada hari ini, satu layer tentang panggil apa, kita tengok tentang konflik yang berlaku, peperangan yang berlaku, permasalahan dunia yang berlaku, ini sebenarnya hanyalah satu fenomena. Yang sebenarnya kalau kita tengok dalam lagi, ada punca dia. Tengok dalam lagi, ada punca dia. Tengok dalam lagi, ada punca dia. Dan akhirnya dia akan pergi kepada satu akar yang kita boleh sebut sebagai falsafah. Falsafah humanism. Ataupun sebagai suatu idea. Jadi sudut ini penting, sangat penting. Sebab apa? Sebab dalam kekalutan dunia pada hari ini, pada semua sudut lah, bermasalah, ekonomi bermasalah, politik bermasalah, kita pun sampai kadang-kadang hilang. Kita hilang nak melihat sebenarnya apakah punca permasalahan sebenar. Ataupun kita boleh katakan sebagai apakah akar permasalahan yang berlaku. Jadi sebenarnya benda ni sangat besar lah. Kita boleh melihat dalam isu Malaysia pun dalam kerangka ini. Bahkan kita boleh melihat isu global. Dan juga pada isu sejarah dunia pun kita boleh melihat pada perspektif ini. Okay, ini sebagai satu mukadimah. Jadi apa mukadimah penting saya nak tekankan, saya sebutkan sekali lagi, sesuatu kebangkitan besar, suatu revolusi yang besar, satu movement yang besar, dia akan bermula dengan satu idea. Okay, jadi kita kembali kepada topik kita. Itu sebagai satu mukadimah untuk memberi pendekatan dan gambaran kepada kita. Okay, jadi soalan pertama sekali yang biasa kita sebut, siapakah Yahudi dan siapakah Israel? Biasanya kadang-kadang ada orang tambahkan lagi, dan siapakah disebut sebagai Ibrani. Satu, ketiga-tiga istilah ini biasa dibahaskan. Jadi pertama sekali, bila kita nak faham isu Yahudi Zionis pada hari ini, kita kena faham kisah-kisah Nabi yang dulu kita belajar. Cuma dulu kita belajar tu kita faham secara, ataupun mungkin kita nak balik pada umur itulah. Pada umur itu mungkin boleh perlu faham secara itu. Dia adalah perjuangan, ada kekufuran, Nabi ajak kepada wahyu dan beriman. Dia orang tak nak, kemudian datang azab. Tu kita boleh kata template dia lah, datang. Kisah Nabi lain pun kisah sama, datang azab. Kemudian Nabi datang azab. Okey. Jadi dalam memahami isu Yahudi ni, dan bila kita kata dia adalah Bani Israel, siapa itu Israel? Siapa boleh jawab? Siapa itu Israel? Anak-anak Nabi Yaqub. Sebab apa dipanggil sebagai Israel? Kalau ikut dalam kisah kitab diorang, ni kitab yang diselewengkan lah. Kenapa digelar sebagai Israel? Dia disebutkan bahawa Nabi Yaqub telah bergusti dengan Tuhan. Ni dalam kitab dia. Dan akhirnya dalam pergaduhan tersebut, Nabi Yaqub menang.
kena smackdown ke, kena apa, lock ke tak tahulah kan. Tapi kisahnya dia sebutkan Tuhan kalah. Jadi bila Tuhan kalah, maka Tuhan pun sebut, maka pada hari ini aku tidak akan lagi memanggil engkau sebagai Yakub, tetapi aku akan panggil kau sebagai Israel. Walaupun secara makna harfi Israel itu bermaksud kepada hamba Allah sebenarnya, hamba Tuhan. Tetapi pada perspektif itu dia menggambarkan sebenarnya Israel ini adalah suatu kemenangan, simbol kemenangan mereka menewaskan Tuhan. Itu sebab itulah dipanggil Bani Israel. Bani ini adalah anak-anak. Anak-anak kepada Israel tu boleh kata champion lah. Kira anak-anak kepada champion yang telah menewaskan Tuhan. Itu perspektif yang digambarkan tentang bila sebut tentang Israel. Iaitulah anak-anak Nabi Yakub. Jadi sebelum kita faham Nabi Yakub, kita kena faham Nabi Ibrahim. Atas sikit. Bila mana kisah Nabi Ibrahim, kita tahu kan adalah kisah tentang pertembungan antara Nabi Ibrahim dan juga Namrud. Jadi bila mana Namrud membakar Nabi Ibrahim, masukkan Nabi Ibrahim ke dalam api, kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, dia tidak terbakar daripada api tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim pun keluar daripada Babylon. Babylon ni dekat mana? Iraq, kota Babylon. Jadi bila mana telah keluar daripada Babylon, maka bermulalah pemusafiran Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim ni ketika itu dia ada seorang isteri, nama dia adalah Siti Sarah. Jadi Siti Sarah, kemudian bila nama Nabi Ibrahim, dia bersama dengan isterinya Siti Sarah, maka dia pun pergi duduk di Palestin. Ketika itu di Palestin ada satu bangsa yang duduk dekat situ, dipanggil sebagai bangsa Kanaan, yang memang telah tinggal di situ. Jadi tak lama lepas tu Nabi Ibrahim pula pergi ke Mesir. Dia duduk dekat Mesir, kemudian raja di Mesir ketika itu menghadiahkan Nabi Ibrahim seorang budak, iaitulah Sarah. Tadi sebut Siti Hajar. Terbalik. Okey, terbalik. Yang Nabi Ibrahim bawa ke Palestin tu adalah Siti Hajar. Kemudian yang kemudian silap terbalik. Betul. Yang Nabi Ibrahim bawa daripada Babylon itu adalah Siti Sarah. Kemudian yang dihadiahkan oleh Raja Mesir ketika itu adalah Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim pun akhirnya berlaku pergelutan, dan ketika itu Raja Mesir ketika itu nak memaksa Nabi Ibrahim menceraikan Siti Sarah sebab dia suka pada Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim, Hajar dan juga Siti Sarah kembali ke Palestin. Jadi dia duduk di Palestin, dan ketika itu ni kalau menurut Yahudi kalau menurut sudut pandang Yahudi, berlakunya satu cemburu yang kuat oleh Siti Sarah terhadap Hajar. Jadi ketika itu Siti Sarah dikatakan suruh Nabi Ibrahim bawa Hajar pergi ke tempat lain. Jadi ke mana Nabi Ibrahim bawa Hajar? Pergi ke Mekah. Jadi sebab itulah dalam Islam Nabi Ibrahim ini disebutkan sebagai diistilahkan sebagai the architect. Sebab daripada keturunan Siti Sarah melahirkan satu kaum tauhid, iaitulah Bani Israel. Daripada keturunan Hajar, Hajar datangnya Ismail. Dan seterusnya lah ke bawah melahirkan umat Nabi Muhammad, itulah bangsa Arab dan Quraisy. Jadi dekat situlah akhirnya Nabi Ibrahim ni mempunyai satu peranan yang besar. Walaupun akhirnya dia dihalau daripada satu tamadun, tetapi akhirnya Allah menentukan daripada nasab keturunan dia membentuk dua tamadun besar. Iaitulah Bani Israel dan juga umat Islam lah, kita. Kita ni adalah keturunan dapat ajaran daripada Nabi Muhammad. Itulah keturunan daripada Nabi Ismail. Dan sebab itulah besarnya peranan Nabi Ibrahim. Kalau kita baca dalam sirah, mana-mana ahli kitab dia akan sebutkan sebagai apa? Dia akan sebut sebagai dia berpegang kepada millah Ibrahim. Millah Ibrahim. Millah Ibrahim ni maksudnya inilah asal usul segala ajaran. Daripada dua inilah wujudnya. Jadi keturunan selepas itu kita pergi kepada, kita tolak Hajar dan juga Nabi Ismail, itu belah umat Nabi Muhammad. Kita tarik pergi kepada Siti Sarah.
And then daripada situlah lahirnya anak, adanya Nabi Ishak. And then daripada Nabi Ishak tu ada anak, iaitulah Nabi Yaqub. And then daripada Nabi Yaqub itu ada 12 orang anak. And tu dipanggil 12 tribe. And 12 istilahnya kabilah Yahudi. And Yahudi ini pada asalnya disebut sebagai 12 kabilah. And kemudian kenapa tiba-tiba, kan kita baca sirah, tiba-tiba zaman Nabi Musa, Bani Israel ni tiba-tiba ada dekat Mesir. Betul tak? Dia diseksa oleh Fir'aun. Kenapa tiba-tiba ada kat Mesir? Siapa boleh jawab? Ni kita cuba hubung-hubungkan kait, sambung-sambungkan. Sebab apa Bani Israel tiba-tiba ada kat Mesir? Sebab boleh. Kata siri ketiga lah kan, maksudnya dah. Sebabkan adalah kisah Nabi Yusuf. And kita ingat kisah Nabi Yusuf apa? And kan kisah Nabi Yusuf pada asalnya duduk di Palestin. Dan dia dengan bersama adik-beradik dia. Kemudian dia dikhianati, kemudian dicampakkan ke dalam perigi. Kemudian siapa yang ambil dia? Raja Mesir. Jadi dia pergi ke Mesir. Kemudian dia duduk ke Mesir, dia masuk dalam berkait dengan isteri kepada Raja Mesir, dia masuk penjara. Kemudian masuk penjara, dia takwilkan mimpi, dia bantu mimpi Raja Mesir ketika itu. Kemudian dia pun keluar. Dia pun dilantik menjadi ada yang kata sebagai menteri kewangan lah. Sebagai menteri yang menguruskan wizarah Mesir ketika itu. Dan ketika itu terdapat ancaman bahawa akan berlaku kemarau. Dan ketika itu, selepas itu Nabi Yaqub dan anak-anaknya datang dan dijumpa balik Nabi Yusuf. Jadi apa selepas itu ditawarkan Fir'aun, istilah dia Fir'aun. Fir'aun ni jangan bayangkan, Fir'aun ini sebenarnya adalah satu istilah kepada Raja Mesir. Sebab itulah kalau yang Fir'aun zaman Nabi Musa tu disebut sebagai Ramses III. Tapi diistilahkan sebagai Fir'aun. Fir'aun ni adalah satu gelaran lah. Okay. Jadi ketika itu, bila mana Nabi Yusuf, dia dah bantu keluarga dia, maka Raja Mesir ketika itu menghadiahkan satu bahagian daripada kawasan kepada keturunan Nabi Yaqub. Jadi ketika itulah mereka semua berpindahlah ke Mesir. Itulah kisah bagaimana Bani Israel berada di Mesir kembali. Jadi setelah mana mereka berada di Mesir, maka ketika itu diorang ni dengan sikap diorang suka menipu, bersikap sombong, bersikap hidup secara sendiri. Akhirnya Raja Mesir ni benci, tak suka. Dan akhirnya Raja Mesir ni pun seksalah Bani Israel. Dan selepas itu muncullah Nabi Musa. Nabi Musa lah menyelamatkan Bani Israel, keluarkan Bani Israel daripada Mesir dan nak bawa Bani Israel pergi ke Baitul Maqdis. Diorang nak tak nak? Apa jadi lepas tu? Kisah lintas laut, belah laut lah, apa semua tu kan? Kat Sinai semua tu kan? Jadi akhirnya dah sampai depan pintu Baitul Maqdis. Kemudian apa yang berlaku? Diorang tak nak masuk. Diorang cakap pada Nabi Musa, kau masuklah seorang-seorang. Kau masuklah seorang-seorang. Kami ni nak duduk dekat sini. Jadi apa yang berlaku selepas itu adalah mereka disesatkan selama 40 tahun. Ni kisah dalam Quran semua ni, bukan kisah daripada Bible ke apa kan. Disesatkan selama 40 tahun. Kemudian datanglah selepas itu apa? Kisah apa pula? Yang akhirnya membolehkan diorang masuk ke Baitul Maqdis. Kisah apa? Kisah sebelum Daud. Tips dia, sebelum Daud. Kisah apa? Kisah Talut dan Jalut. Talut dan Jalut ini adalah kisah Bani Israel yang mereka, diorang tu dah rasa diorang nak kena ada satu kuasa. Jadi diorang mengadu pada Allah, ya Allah, hantarkan aku seorang nabi. Maka Allah pun hantarkan seorang pemimpin. And then ada yang kata dia nabi bukan rasul. Dan di kalangan tentera yang baik, Talut ke Jalut ni? Jalut.
Yang baik adalah Talut. Jadi bila mana dia sampai kepada antara pengikut ataupun tentera Talut adalah Nabi Daud. Tu kisah dia. Ni semua kena boleh hubung balik, mungkin kena kan, susul galuh tu. Okey. Jadi selepas itulah lagi selepas itulah dikatakan zaman keemasan Bani Israel. Bila mana Talut telah menewaskan Jalut, maka Bani Israel pun masuk ke dalam Baitul Maqdis. Ketika itulah datangnya, selepas itu Nabi Daud menjadi raja. Selepas Nabi Daud, Nabi apa? Nabi Sulaiman menjadi raja. Ketika itulah dikatakan berdirinya sebuah tempel yang disebut sebagai Temple of Solomon. Itulah susul jalur cerita dia. Dan sampailah kepada satu kebangkitan. Jadi tak habis lagi kat situ. Setelah mana Nabi Sulaiman berkuasa, selepas itu apa yang berlaku? Selepas Nabi Sulaiman, berlakulah perpecahan di kalangan Bani Israel. Diorang ni bergaduh. Dan Palestin ketika itu berpecah kepada dua. Satu dipanggil Kingdom of Israel, dan lagi satu dipanggil Kingdom of Judah. Judah. Jadi dua-dua pihak ni bergaduh. Dan akhirnya kedua-dua mereka ini ditawan oleh Babylon. Babylon oleh raja ketika itu. Raja Babylon ketika itu tawan, maka mereka pun mula berada dalam exile. Exile ni apa? Pembuangan kali pertama. Pembuangan macam mana? Dua sekali. Bani Israel lah, Yahudi ni. Yahudi ini dibuang ketika itu, menjadi the first diaspora. Maka ketika itu mereka mula dibuang. Jadi bila mana dibuang, tak lama lepas tu Babylon ini ditewaskan oleh satu Persia, tak silap kan, bangsa Parsi, Empire Parsi selepas itu menewaskan Babylon. Jadi Baitul Maqdis ini diberikan kembali kepada Yahudi. Sebab itulah kalau kita baca dalam surah Al-Isra, rasa tak? Kan dalam ayat tu ada Hafiz ni. Kan ada dua kali masuk. Macam mana ayat tu? Ada Quran tak? Ada Quran. Quran bergerak. Macam mana? Belakang tu lupa dikit. Cuba ambil Quran sekejap. Menariklah sebenarnya bila kita faham dekat sini, semua ni sebenarnya adalah tu benda yang sangat berkesinambungan. Sekejap, dua. Okey. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna 'uluwan kabira. Maksudnya dalam Quran Allah kata dalam surah Al-Isra ni, Bani Israel ni akan dihancurkan dua kali. Jadi penghancuran kali pertama dikatakan dilakukan oleh Babylon. Jadi diorang ni dihalau keluar. Dipanggil first temple tu dihancurkan. Kemudian bila datang zaman Parsi, diorang ni dibenarkan balik ke Baitul Maqdis. Kenapa dibenarkan balik? Sebab Parsi ketika itu tak tahan dengan perangai Bani Israel. Diorang ni adalah penipu. Diorang ni adalah suka bersikap rasis. Sebab diorang rasa diorang adalah bangsa terbaik, cara dia melayan orang lain. Jadi akhirnya diorang ni dipatahkan balik. Pergilah balik, kau nak pergi Baitul Maqdis, kau pergilah. Jadi dibalikkan kat situ. Tu sebut Marrataini. Dalam Quran tu sebut Marrataini. Jadi ketika mana zaman Parsi, dia dah balik ke sana, kemudian apa yang berlaku pada Bani Israel? Diorang gaduh lagi sekali. Gaduh lagi sekali. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Al-Baqarah, apa yang Allah SWT janjikan, Allah minta diorang ni berjanji. Wa iz akhazna misaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. So Allah minta Bani Israel ni janji, kalau engkau masuk balik Baitul Maqdis, kau jangan buat pertumpahan darah. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum, dan jangan kau halau satu sama lain. Tetapi apa perangai Bani Israel? Allah kata, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Jadi mereka pun maka diorang pun berlaku pembunuhan, berlaku halau. Akhirnya diorang gaduh balik sesama satu sama lain. Dan berlakulah kejatuhan kali kedua.
Itulah pada zaman Rom. Ni yang dikatakan sebagai dibunuh. And pada zaman, kalau tengok kat depan ni, and Roman zaman 70 Masihi, and ketika itulah berlakulah satu diaspora yang besar-besaran. And kali ni dia dihalau terus and tak patah balik ke and Baitul Maqdis. Okey. Jadi ketika itu, selepas mana Bani Israel, Yahudi ini berlakunya diaspora, maka ketika itu Yahudi ini wujud dekat mana-mana tamadun. Wujudlah dekat tamadun Cina, wujudlah dekat tamadun Eropah, wujudlah dekat tamadun panggil apa? Rom Timur, Byzantine, and Iskandariah apa semua. Jadi diorang tu semua hidup. Tapi mana-mana tamadun semua benci Yahudi. Kan? Sebab itulah akhirnya Yahudi ini sentiasa dibunuh. Kecuali satu tamadun. Mana? Islam. Dan Islam tidak pernah melakukan satu penyembelihan pun, genosid pun terhadap bangsa Yahudi. Ni pun dah boleh jadi satu tanya. Sebenarnya kalaulah Yahudi betul nak balas dendam terhadap apa yang diorang hadapi, sepatutnya yang diorang serang adalah Eropah. Yang diorang bunuh adalah Eropah. Sebab selama ini yang menyembelih diorang, yang melakukan genosid terhadap diorang, bangsa Yahudi ini adalah Eropah. Tak kisahlah Eropah dekat barat ke, Eropah dekat timur belah Jerman ke, ataupun belah Rusia apa semua tu memang pernah melakukan pembantaian dan juga pembunuhan terhadap bangsa Yahudi. Dan bahkan sebenarnya kalau kita tengok zaman peradaban Islam, tu yang disebut sebagai the golden age of Jewish. Dan Yahudi dalam sejarah umat Islam diberi ruang, maksudnya cara Islam menghormati manusia, cara Islam memberikan ruang kepada manusia, akhirnya Yahudi ini pun boleh mencapai kepada satu zaman keemasan. Dan di bawah naungan payungan peradaban Islam. Sebab itulah besarnya makna peradaban Islam ini. Dan akhirnya tiba-tiba pada hari ini, sebenarnya satu benda yang sebenarnya kontradik lah kalau kita baca sejarah. Kenapa dia orang buat macam ni? Sedangkan Islam lah selama ini yang memberi ruang kepada Yahudi. Maksudnya dekat situ dah menunjukkan adanya perkara yang disebalik. Sebenarnya bukan isu dendam. Okey? Itu soalan pertama. Siapakah Yahudi dan siapakah Israel? Faham lepas ni balik boleh murajaah balik lah. Pinjam buku anak ke. Pinjam buku Sarinah ke. Okey. Kalau ada soalan. Memang Marotain ni dia memang ada banyak pandangan lah. Cuma ada yang berpandangan, maksudnya Marotain dekat situ adalah apabila umat Islam dapat masuklah dan membebaskan Baitul Maqdis ini daripada cengkaman yang jahat ni. Tapi ada juga yang maksudkan inilah yang berlaku pada Yahudi dalam tempoh 2 kali kejatuhan. Okey, jadi bila mana kita simpulkan itu adalah sejarah Yahudi, apa idea besar Yahudi? Dia akan berpegang pada 2 perkara. Okey, ada 2 perkara besar dekat sini. Ni yang sebenarnya akan mempengaruhi dan mencorakkan Zionism. Yang pertama disebutkan sebagai tanah dijanjikan, the promised land. Dan Yahudi ini, walaupun mereka telah diaspora, dikeluarkan daripada Baitul Maqdis, diorang ni berpegang pada satu keimanan akan datang satu redemption, akan datang satu salvation, ataupun akan datang satu Masih, Imam Mahdi yang akan datang menyelamatkan bangsa Yahudi dan akan bawa balik Yahudi ini kembali ke tanah Baitul Maqdis. Ini diorang pegang. Itulah the promised land. Yang kedua adalah bangsa pilihan. Ini masalah lah. Bangsa pilihan ini mereka meletakkan diorang ni adalah lebih jauh daripada bangsa-bangsa yang lain. Dan bangsa yang lain diistilahkan sebagai apa? Goyim, istilah dia. Goyim. Goyim ni bermaksud dia adalah bangsa lain ni adalah binatang yang tak ada nilai, boleh dibunuh, boleh dibuat sesuka hati, boleh macam Yahudi ini, dia berpegang riba ini tak boleh berlaku antara Yahudi. Tetapi riba ini boleh dilakukan pada Goyim dan pada bangsa-bangsa yang lain. Okey.
Ni adalah dua idea yang besar daripada sejarah itu. Okey, jadi kita tarik sikit. Kita pergi sikit pada zaman hari ini. Dia istilahkan sebagai proto-Zion. Bukan proton. Proto-Zion. Proto-Zion ini kita hari ini sebut, kita kenal Zionism. Sebelum datang Zionism, dia ada datang satu gerakan dipanggil sebagai Proto-Zion. Proto-Zion ini adalah satu gerakan yang mereka tadi saya ceritakan bahawa mereka ni berpegang datang Imam Mahdi akan bawa diorang patah balik pergi Palestin. Betul tak? Jadi tapi dalam idea Proto-Zion, diorang cakap kita tak boleh tunggu Imam Mahdi. Kita kena balik kat situ sendiri, barulah Imam Mahdi turun. Jadi itu adalah idea Proto-Zion. Dan dia mempunyai keterikatan kuat dengan Palestin. Diistilahkan sebagai the promised land. Tanah yang dijanjikan ini bukan didapati dengan Imam Mahdi turun, tapi tanah dijanjikan ini dengan kita pergi sana, bangunkan Temple of Solomon kembali, dan ketika itulah Imam Mahdi akan turun. Ini yang diorang pegang lah. Jadi dia berlaku satu perubahan. Jadi dia bermula dengan revolusi kembali agama Yahudi mistik melalui ajaran Kabbalah di Andalus. Jadi dekat sini ada kesan daripada macam saya sebutkan tadi, Golden Age of Jewish, wujud satu ajaran yang disebut sebagai Kabbalah. Kabbalah ni secara mudahlah, dia adalah satu ajaran mistik yang berpaksikan kepada penyembahan syaitan, yang mula menyerap masuk ke dalam Yahudi. Yahudi ni dia bukan satu ajaran yang betul tiba-tiba berlaku penyelewengan. Dia penyelewengan yang berlaku pada Yahudi ni berlaku banyak kali, kitaran-kitaran yang banyak kali. Sebab itulah Allah kata yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Sikap diorang ni adalah diorang sesatkan ajaran-ajaran Nabi dan wahyu itu, diorang selewengkan berbanyak-banyak kali. Sehinggalah wujud satu ajaran yang kali ini dia disebut sebagai satu ajaran Kabbalah yang wujud sekitar 1200. Dan ketika mana selepas itu Andalus ditawan oleh siapa? Selepas itu Isabel dan juga Isabel pula, Queen Elizabeth dan juga Isabel dan juga Ferdinand. Ketika itu dia menawan kembali Andalus, dan ketika itu Yahudi yang berada di Andalus ni yang banyak berpegang kepada ajaran Kabbalah ini telah dihukum dan dibunuh. Sebahagiannya dipaksakan masuk ke dalam ajaran Kristian. Itulah disebutkan sebagai, pernah dengar istilah Jesuit tak? Jesuit. Pernah dengar? Tahu tak dekat Melaka kan ada satu patung yang besar, patung apa? Xavier apa? Francis Xavier lah nama dia, Francis Xavier. Betul tak? Ini semua sejarah form 4 ke form 5 ni. Ingat Francis Xavier. Francis Xavier ni Francis like Penang. Ada orang Melaka sini Ingat tak baru ni dekat Melaka ada satu bukit yang disebut sebagai Saint Paul kan. Bukit Saint Paul tu yang dia nak tukar kepada istilah nama Zion Hill, Bukit Zion. Yang ketika itu datang satu gerakan tukarlah pada Bukit Melaka. Ingat tak? Ada pertumbuhan kat situ lah. Tapi nak cerita kan, selepas daripada Eropah menawan kembali Spanyol Andalus, selepas itulah berlakulah kejatuhan Melaka. Kan selepas itu Portugal datang kan. Jadi Portugal datang ini adalah selepas daripada kejatuhan Andalus. Melaka jatuh bila? 1511. Andalus jatuh bila? 14 ke depan tu. 1482. Tempoh tu dekat, tak sampai 20 tahun. Jadi bila mana Andalus telah ditawan, maka ketika itu sebahagian Yahudi secara senyap masuk ke dalam Kristian. Dia buat satu gerakan dipanggil Jesuit. Jesuit. Dan Jesuit inilah mulanya. Sebelum ni Kristian ni dia ada ajaran yang tidak membolehkan orang masuk Kristian. Orang tu memang dia kena lahir daripada Roman, bangsa Roman apa semua, inilah Kristian.
Tetapi selepas datang Jesuit, dia serapkan ajaran lain ke dalam Kristian, maka ketika mana dia datang ke tanah Melayu, maka mulalah dipaksakan agenda Kristianisasi. Jesuit ni lah berkesinambungan sampailah pada hari ini. Nak cerita Jesuit adalah hasil daripada Yahudi. Jadi ketika itu bila mana dah berlakulah Reconquista, maka Yahudi itu telah dihalau kembali, maka dia orang pun dikeluarkan. Pergilah ke tempat-tempat yang lain, negara-negara Eropah yang lain. Dan ketika itu wujud satu gerakan yang dipanggil sebagai gerakan Aliyah. Gerakan Aliyah. Gerakan Aliyah ni apa? Satu gerakan yang diorang nak supaya orang Yahudi ini sama-sama berhijrah pergi ke Palestin. Kena ingat tadi, sebelum ini Yahudi berpegang diorang ni diharamkan pergi ke Palestin sehinggalah datang Imam Mahdi. Tetapi selepas itu berlakulah ajaran Kabalah menyelewengkan Yahudi, menukar kembali Yahudi. Maka dia orang kata untuk sampai kepada Imam Mahdi macam saya sebutkan tadi, maka dia perlu kembali ke Palestin. Datanglah gerakan Aliyah. Ni lebih kurang 1500-1600. Awal lagi, maksudnya dia orang pun adalah setengah perkumpulan yang pergi patah balik kepada sana. Dan ada seorang pemikir yang terkenal dipanggil Vilna Gaon, yang disebutkan bahawa ajaran baru redemption hanya berlaku dengan practical action. Imam Mahdi ni bukan ditunggu dengan tunggu je kan. Tapi Imam Mahdi itu akan datang bila mana mereka practical action. Diorang kembali kepada tanah Palestin. Ni datang idea Zionism. Daripada situlah datang mereka perlu mendapatkan kembali tanah Palestin. Asalnya pemikiran dia adalah Mahdi turun bawa dia bang. Betul. Tapi datang ni pergi dulu. Inilah perubahan dia daripada ajaran Kabbalah, satanic religion, yang mula menyerap masuk ke dalam Yahudi, maka dia pun berlaku satu perubahan. Jadi dia orang kena pergi dulu. Jadi bila mana nak pergi dulu itulah datanglah ni Peratus Zion moden. Datanglah satu revolusi yang mula nak membawa balik Yahudi-Yahudi ini pergi patah balik ke Palestin. Dan ketika itulah dekat negara-negara besar berlakunya satu revolusi besar. Kita ingat kalau kita belajar dulu form 4 form 5, berlaku revolusi Perancis, berlaku revolusi Rusia, berlaku revolusi apa lagi? Semua negara-negara besar Eropah berlakunya satu revolusi. Yang kalau biasa kita belajar sejarah, dia kata apa? Nak menjatuhkan raja, nak menjatuhkan kerajaan feudal apa semua tu kan. Tapi sebenarnya revolusi ini didanai dan digerakkan oleh Yahudi-Yahudi. Dan Yahudi-Yahudi ketika itu telah mula mendapat tempat dalam pimpinan ataupun raja-raja Eropah. Sebab Yahudi ni ada satu kepakaran. Apa? Dia panggil apa ni? Pandai untuk membuat pinjaman duit. Itu adalah kepakaran dia. Dia pandai berniaga dan dia dikenali sebagai kelompok yang istilah English tak ingat. Tapi dia memberi pinjaman duit. Daripada konsep inilah yang akhirnya datang. Baru ni korang belajar tentang apa? Rothschild. Daripada inilah datangnya Rothschild. Rothschild kembangkan konsep meminjam duit menjadi bank. Dekat situlah lahirnya konsep pemodalan, memodalkan Yahudi. Jadi kenapa dia bagi pinjaman duit? Sebab dia mengambil pulangan interest, riba yang tinggi. Dan sebab itulah akhirnya bangsa Yahudi ini sentiasa dibenci. Dia menipu, dia bagi pinjaman cakap bayar banyak ni, esok lusa naik harga, esok lusa bayar banyak kena lebih lagi. Sikap menipu dia dalam meniaga, sikap menipu dia dalam membagi pinjaman duit, akhirnya mana-mana negara Eropah semua benci bangsa Yahudi. Jadi tadi kita sebut zaman pertengahan tu wujudnya satu usaha untuk merubahkan redemption, dan ada satu revolusi besar juga yang berlaku di dalam Yahudi yang dipanggil sebagai Haskalah. Haskalah. Haskalah ni kalau dalam bahasa mudahnya disebutkan sebagai the Jewish Enlightenment. Enlightenment ni tahu? Enlightenment kan kita kalau belajar sejarah Eropah, dia ada apa? Dia Martin Luther, ingat Martin Luther? Zaman Reformation. Dia buat Protestant, Christian Protestant. Sebelum ni ada Orthodox dengan Katolik.
And kemudian dia buat satu ajaran baru Kristian, dia bagi Kristian Protestan. And tu Martin Luther. Tu zaman Reformation. Kemudian ada zaman Renaissance. Kan? Renaissance ni kebangkitan semula lah. Time tu banyak pembincangan falsafah dan idea. Kemudian masuk ke zaman Enlightenment. Enlightenment adalah kebangkitan Eropah ketika itu. Time tu lah zaman revolusi industri. Time tu lah datang kebangkitan sains dan sebagainya. Dan ketika itu juga dalam Yahudi berlaku satu revolusi ataupun reformasi pemikiran yang disebutkan sebagai Haskalah. Dan Haskalah ni adalah satu proses dipanggil secularization of Jews. Dan Yahudi ini mula diterapkan dengan ajaran-ajaran sekular dan juga diterapkan dengan ajaran-ajaran nationalism, ajaran-ajaran falsafah-falsafah barat ke dalam Yahudi. Jadi berlaku pembunuhan dalam masa yang sama juga dekat Eropah ketika berlaku satu pembunuhan yang berterusan. Dan ketika itulah wujudnya satu idea kan, selepas zaman Haskalah ni dia disebutkan sebagai auto-emancipation. Kan. Yahudi ni, faham bila berlaku satu masalah di dalam Yahudi dekat Eropah, dia diistilahkan sebagai the Jewish problem. The Jewish problem ataupun disebut sebagai the Jewish question. Dan persoalan tentang Yahudi. Kita nak buat apa dengan Yahudi ni? Jadi sebahagian kata Yahudi ni kena cairkan dia punya identiti, jadi dia akan jadi sebahagian daripada Eropah. Itu satu mazhab yang tak berapa kuat. Yahudi tak akan terimalah, kenapa aku nak jadi macam ni? Ini aku punya identiti semua. Tapi datang lagi satu mazhab, dia kata penyelesaian dia adalah dengan ada Jewish state. Dengan adanya negara Yahudi. Dan negara Yahudi ini disebut oleh Leon Pinsker dalam buku dia Auto-Emancipation. Ni adalah penyelesaian sebenar. Yahudi kalau menyerap dalam Eropah, dia tetap akan buat masalah. Tapi kita nak selesaikan masalah Yahudi ni, kita bagi dia satu tanah, duduklah sana. Hiduplah dekat sana. Tentulah Yahudi boleh berhidup secara sendiri sama dia orang lah. Dan daripada situlah lahirnya satu gerakan yang mulalah mengangkat perlunya ada Jewish state, adanya negara Yahudi. Dan dari sinilah lahirnya satu gerakan dipanggil sebagai Hovever Zion. Hovever Zion ni apa? Hovever Zion ni adalah pencinta kepada Zion. And the lover of Zion. And orang yang mencintai kepada idea Zion. And apa idea dia? Idea dia nak mula bangkitkan. Bayangkan Yahudi ketika itu dah bertebaran satu dunia. Jadi macam mana dia nak bangkitkan semua Yahudi ini bercita-cita nak patah balik pergi Palestin, pergi Israel. Jadi ketika itu berlakulah bermacam-macam gerakan secara politikal, secara agama. Macam tadi yang saya cerita tadi adalah pada sudut agama. Kemudian berlaku secara politikal, mempengaruhi raja-raja dan juga mempengaruhi pembesar-pembesar ketika. Inilah penyelesaiannya. Dan akhirnya telah berlaku satu gerakan yang besar. Mula dengan perkampungan Yahudi di Palestin. Dan usaha itu bermula dengan perkampungan itulah, dan perkampungan ini didanai oleh Rothschild. Dan projek ini pun sendiri didanai oleh Rothschild. Macam yang pernah antum semua lalui sebelum ini. Okey, barulah datang Theodor Herzl. Panjang cerita dia sebenarnya. Sebab itulah akhirnya idea untuk menghilangkan identiti ini tidak diterima. Dia ambil akhirnya penyelesaian dia adalah kepada Jewish states. And emansipasi ataupun emansipasi ni adalah mencairkan identiti masuk dalam sebahagian Eropah. Tapi bagi diorang dia takkan sanggup. Jadi penyelesaian dia adalah perlu kepada satu Jewish state. Jadi Theodor Herzl ni dia bukan membawa satu idea yang baru, tetapi Theodor Herzl ini kelebihan dia adalah dia mengikat segala idea-idea yang ada sebelum itu. Kita cerita tadi, usaha untuk merubah kembali fahaman tentang redemption. Itu kita boleh panggil Zionism secara agama. Time tu juga ada usaha nak mempertahankan identiti Yahudi. Itu dipanggil the cultural Zionism. Time tu juga ada yang nak mula mempertahankan struktur dan juga masyarakat. Time tu lah dipanggil social Zionism. Dan time tu juga ada usaha-usaha yang jumpa pemimpin besar untuk mempengaruhi. Itu dipanggil political Zionism. Jadi apa kelebihan Theodor Herzl? Theodor Herzl ini boleh ikat semua tu. Cultural Zionism ke, political Zionism ke, religious Zionism ke, social Zionism ke, akhirnya diikat oleh Theodor Herzl menjadi
Zionism. Dan menjadi satu idea iaitulah Zionism. Dan melalui buku dia Judenstaat ni, dan iaitulah The Jewish State. And The Jewish State yang ditulis pada tahun 1896, akhirnya membentuk kepada The First Zionist Congress 1897. Dan ketika itu dia panggil semua pimpinan-pimpinan besar Zionis ketika itu, maka dia buat satu resolusi, Yahudi perlu ada tanah. Resolusi ketika First Congress itu, Yahudi perlu ada state. Yahudi perlu ada tanah. Dan jadi However Zion yang kita cerita tadi awal tadi, akhirnya semua diserapkan kepada gerakan yang dipelopori oleh Theodor Herzl ini tadi. Tapi tentu ada kritikan lah. Ada kritikan ni kita nak cerita pada sudut sebenarnya bila datang Zionism Proto-Zion pergi kepada Zionism, awal-awal tu ramai Yahudi tak puas hati, tak setuju pun. Antaranya apa? Antara yang dia cakap, sebenarnya kita tak boleh pergi lagi sebab Imam Mahdi kena turun dulu baru kita pergi. Ada lagi pemahaman tu. Dan juga ada pemahaman cakap sebenarnya macam Theodor Herzl ni, dia bukan Yahudi betul pun. Dia ni Yahudi yang tak pandai baca kitab Taurat pun, tak pandai baca bacaan Ibrani pun. Bukan agamawan. Jadi dia sebut, sebab itulah kelompok Theodor Herzl ini digelarkan sebagai secular Jews. Yahudi yang berfikiran barat, westernized Jews. Jadi golongan-golongan rabai-rabai ini ada sebahagiannya tidak puas hati. Jadi apa yang merubah rabai-rabai ini? Akhirnya setuju dengan Zionism. Holocaust. Sebab itulah ada yang, ni kan cerita jadi konspirasi pula kan. Ada yang sebut sebenarnya kalau baca dalam sejarah, ni bukan benda baru Kita ke depan, patutlah ni. Silap. Okay, ni tadi kita cerita Theodor Herzl kan. Jadi beberapa Zion semua tu dia telah disetujui, dan kemudian Yahudi ada sembahyang kritik, dia istilahkan usaha Zionis ni sebagai westernized Zionism. Zionis yang berbentuk kebaratan. Yang sebenarnya akan menghilangkan identiti Jewish. Sebab apa? Sebab dia kata kan Yahudi nak buat state kan. Sebab dia kata yang dia akan buat bukanlah Jewish state, tetapi yang mereka akan buat adalah state of Jewish. Apa beza? State of Jews maksudnya sebuah negara yang sifatnya adalah nation state, yang bersifatnya adalah sekular, tetapi yang ada dalam tu Yahudi. Dengan lagi satu dipanggil Jewish state. Jewish state ni adalah sebuah negara yang undang-undang dia adalah Yahudi, yang rabai adalah kepimpinan tertinggi, yang ajaran Yahudi menjadi undang-undang negara. Itu dipanggil sebagai the Jewish state. Ala-ala dia boleh sebutkan macam teokratik. Tahu? Teokratik, negara teokratik. Teokratik ni adalah berdasarkan kepada agama lah. Agama yang bentuk identiti negara tersebut. Tapi tu dia tak puas hatilah dengan Zionism. Sebab itulah sampai hari ini kalau tengok Yahudi, undang-undang negara dia tidak berasaskan pun kepada ajaran Yahudi. Dia berasaskan kepada nation state. Berasaskan kepada, dia maksud dia sebuah negara yang sama dengan Eropah semua tu, cuma dia diduduki oleh bangsa Yahudi. Tu antara kritikan dia lah kenapa mereka tidak menerima usaha Theodor Herzl ni. Sebab dia adalah satu usaha pembaratan. Okey, tapi selepas itu akhirnya Theodor Herzl jual idea tersebut, akhirnya British pun sokong. British ketika itu adalah kuasa besar dunia. Dan adakah British terus bagi Palestin? Tak. British cakap isu dia ni nak tanah. Jadi kita pun cadangkanlah tanah. Dan itu British mencadangkan Yahudi ini ditempatkan sama ada di Argentina ataupun di Uganda, belah Afrika ni kan. Dia cakap isu kau nak tanah kan? Ni aku bagi tanah. Tapi dan tu dia orang pun tak setuju. Dia cakap sebenarnya tanah yang dia nak ni ada ada sejarah dia orang,
ada identiti dia orang. Akhirnya dia pun nak mengambil Palestin. Kan? Sebab tu dalam istilah dia the land for the people, in the land with no people. Macam itulah istilah dia. The land for the people, in the land with no people. Dia gambarkan Palestin ketika itu tak ada orang duduk. Kan? Jadi dia cakap tanah Palestin ini adalah untuk kelompok bangsa, satu bangsa yang untuk duduk pada tanah yang tak ada orang duduk. Tapi adakah betul Palestin tak ada orang duduk? Tak. Ketika itu dia adalah satu negara yang hidup secara aman damai antara Yahudi, Kristian dan juga umat Islam di bawah naungan Uthmaniyah. Okey, jadi kesan besar yang menjadi kepada jatuhnya, tertegaknya negara Israel adalah kalahnya Perperangan Dunia Pertama. Jadi bila kalahnya Perperangan Dunia Pertama, dipanggil Nation League, and League of Nation ketika itu, negara-negara yang menang ni dia pun beda-beda, dipanggil ghanimah segala dunia. Dan jadi bahagian Palestin dan juga Middle East ni dapat kepada British. Jadi bila mana British dapat, maka British pun buat perjanjian dipanggil sebagai Balfour Declaration. Apa kandungan Balfour Declaration? Okey. Ni. Satu surat yang dihantar kepada Rothschild. Disebutkan apa? Baca yang peringkat kedua tu. His Majesty Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavour to facilitate achievement of the object. Maksudnya British bersetuju untuk menjadikan Palestin ini sebagai tanah Jewish, tanah bangsa Yahudi. Dan bukan sekadar setuju, bahkan dia akan membantu untuk menyampaikan kepada tujuan ataupun pada objektif tersebut. Sebab itulah surat ini dihantarkan kepada Rothschild. Macam sebelum ni kan dah belajar tentang Rothschild. Jadi Rothschild mempunyai satu peranan yang besar. Okey. Jadi ni dah penghujung . Okey, sebagai penghujungnya, akhirnya kita boleh faham macam saya sebutkan tadi, sebenarnya bila kita sebut tentang Israel, tentang Zionism, dia bukan lahir daripada lahir daripada rahim Yahudi semata-mata, idea tersebut. Tetapi dia adalah satu idea yang lahir daripada dipanggil sintesis ataupun gabungan antara falsafah barat dan juga falsafah Yahudi yang telah diselewengkan. Sebab itulah dalam sepanjang sejarah, Yahudi ni bukanlah bangsa yang menjajah orang, bukanlah bangsa yang menawan suatu tempat, bukanlah bangsa yang menipu-menipulah, bukanlah bangsa yang membunuh orang. Dia ni adalah bangsa yang dibunuh, dia adalah bangsa yang dizalimi. Tetapi macam mana tiba-tiba boleh jadi Yahudi yang macam kita nampak pada hari ini? Maka dia berlaku satu transformasi identiti. Dan bagaimana dia berlaku transformasi identiti? Mula diserapkan dengan idea-idea falsafah barat ke dalam diri mereka. Kalau kita tengok Yahudi hari ini, perangai diorang sebenarnya sama dengan perangai British ketika menjajah alam Melayu. Betul tak? Menyiksa, menjarah, kemudian memecah-mecahkan antara kaum, menyelewengkan, semua-semua tu adalah sebenarnya adalah perangai-perangai Eropah, perangai-perangai kolonialisme, perangai-perangai imperialisme yang sebelum itu telah menawan dunia, sebelum itu. Jadi sebenarnya Yahudi ini dia lahir daripada rahim antara gabungan falsafah Yahudi dan juga falsafah barat. Berlakulah lahir satu bangsa yang kejam, yang membunuh manusia. Okey. Okey, ni kita tarik sikit. Tadi kita sebut tentang Holocaust. Ni satu pandangan yang disebut oleh, bukan kita pun sebut, bahkan barat. Ken Livingstone ni tak silap sama ada calon ataupun bekas Gubernur London, Mayor London, dia sebutkan bahawa Nazi dan Zionis ni, kan kita diajar Holocaust ni adalah satu pembantaian, satu satu kekejaman yang berlaku pada bangsa Yahudi.
Tapi Ken Livingstone cakap sebenarnya Nazi dan Yahudi ini bekerjasama rapat. Sebenarnya diorang ni sebelum ini telah bekerjasama rapat. Memang betul. Dia ada disebut sebagai satu istilah dinamakan sebagai Havara Agreement. Havara Agreement ni adalah satu perjanjian antara Yahudi dan juga Nazi. Nazi akan membantu Yahudi untuk berpindah ke Palestin, dan Nazi pun akan membantu Yahudi untuk membangunkan ketenteraan Yahudi supaya dia boleh berperang dan membunuh umat Islam dekat Palestin. Jadi timbul persoalan, sebenarnya Holocaust ni apa? Adakah ianya adalah satu konspirasi yang akhirnya, sebab sebenarnya kesan Holocaust yang paling besar, kita selalu kata Holocaust ni memenangkan menzalimi ataupun membunuh Yahudi. Tetapi siapa yang paling untung besar daripada Holocaust? Yahudi. Sebab dengan pembantaian itu maka dia boleh mengabsahkan dia mengambil Palestin. Dengan pembantaian itu dia boleh menubuhkan negara Israel. Dengan pembantaian itu akhirnya dia boleh membawa semua Yahudi seluruh dunia pergi ke Israel. Sebenarnya kita nak tahu tu orang sebut. Nak tahu sesuatu peristiwa ni, tengok pihak mana yang paling untung selepas itu. Ni kalau nak faham sesuatu peristiwa sejarah. Kadang-kadang kita digambarkan ataupun diberikan pada sudut ianya adalah kekejaman ni apa semua. Tapi sebenarnya kita lihat di sebaliknya siapa yang paling untung. Maka kita akan pun mula dapat lihat. Oh, sebenarnya di sebalik apa yang kita nampak adanya perancangan. Di sebalik kita nampak adanya sebuah perancangan. Jadi itu yang pertama. Kemudian Zionism, Holocaust bukanlah antitesis kepada tamanan barat, tapi lahir daripada rahim moderniti itu sendiri. Dan sikap Yahudi, kekejaman Yahudi Israel adalah bentuk yang paling ideal bagi falsafah barat. Jadi falsafah barat yang bersifat membenci manusia, menyiksa manusia, bersifat rasis, semua itu diterjemahkan kepada Yahudi. Dan semua itulah yang kita nampak pada Yahudi. Okay? Dan ni ada satu penulisan yang disebutkan oleh Zygmunt Bauman. Dia sebut Modernity and the Holocaust. Dia cakap dia nak gambarkan sebenarnya Holocaust membunuh manusia kejam, membunuh manusia tanpa peri kemanusiaan, membunuh jutaan manusia. Tahu tak berapa ramai Yahudi yang mati dalam Holocaust? 100,000? 200,000? Sejuta? 6 juta. 6 juta Yahudi dibunuh. Kalau istilah alih istilahkan mungkin dikorbankan. Tapi kalau kita main chess, apa tujuan pawn? Apa tujuan pawn? Adalah untuk yang bahagian depan tu kan, yang askar-askar kecil tu. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah menjadi, kadang-kadang dia hanyalah menjadi satu korban untuk kepada satu tindakan yang lebih besar selepas itu. Diletakkan di situ, dimakan, dan akhirnya selepas itu boleh satu tindakan yang checkmate. Contohnya. Tu benda kita perlu faham lah. Itulah pergerakan dunia yang berlaku. Dia bukan bergerak secara linear. Dia bukan bergerak secara lurus je. Kalau kita baca berita, oh inilah berlaku, oh ini berlaku, oh ini berlaku. Kita tak boleh baca macam tu. Kita kena cuba memahami di sebalik satu peristiwa itu apakah sebenarnya yang berlaku. Okay, jadi sebagai penutup, kesimpulan. Okay, sebagai kesimpulan yang pertama, Zionism adalah kesinambungan penyelewengan kebenaran, tahrif yang dilakukan oleh Yahudi terhadap Rasul. Jadi bila mana kita nak faham Israel, kita bukan bermula daripada perjanjian Balfour ataupun Balfour Declaration. Bukan bermula daripada teori Herzl. Tapi kita nak faham Israel dan Yahudi pergi kepada asal kisah. Bagaimana mereka inilah yang telah membunuh Nabi. Mereka inilah yang telah menyembelih Nabi. Yang kisah Nabi Zakaria. Yang disembelih di dalam pokok kan. Yang menyurut dalam pokok, kemudian digergaji pokok tersebut. Dan inilah sikap Yahudi yang ada sehinggalah wujudnya Yahudi pada hari ini. Okay, dan itu yang pertama. Yang kedua, dokongan semua Yahudi adalah
dengan usaha reform pada pelbagai sudut Yahudi hingga bentuk idea baru. Dan maka Yahudi yang ada pada hari ini, Zionism pada hari ini, kita nak faham ianya adalah sintesis antara falsafah Barat dan juga falsafah Yahudi yang telah diselewengkan, yang kita cerita tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, revolusi yang besar. Ini kesimpulan yang perlu kita ambil. Dan telah disebutkan sejak awal lagi. Revolusi yang besar perlu bermula dengan asas pemikiran dan idea yang besar supaya ia menjadi nukleus kepada kebangkitan lainnya. Jadi usaha gerakan yang besar perlu bermula dengan idea. Dan kita cerita contoh tiada Herzl, dia dapat saksikan tak tertegaknya negara Israel? Tak. Dia mati tahun 1914. Dan negara Israel tertegak pada tahun 1948. Tapi dalam tulisan dia tu, The Jewish State, dia meletakkan kita mesti ada dalam tempoh 50 tahun telah tertegaknya satu Jewish State. Dia tulis tulisan itu tahun 1897. Kemudian sampai kepada 1948. Berapa tahun? 51 tahun. Theodor Herzl tersilap satu saja. Maksudnya idea itu, besarnya idea itu akhirnya akan membawa satu gerakan dan juga idea yang besar. Dan kita pun tadi lihat Theodor Herzl dia bukan bermula secara sendirian. Orang-orang pemikir-pemikir gerakan dia sebelum itu, apa tadi? Revival of Zion tadi tu, and Lover of Zion itu tadi. Gerakan-gerakan sebelum itu sebenarnya tak dapat menikmati pun hasilnya. Tetapi mereka inilah yang telah menanam benih-benih Zionism yang akhirnya tertegaknya Israel pada hari ini. Jadi apa pengajaran untuk kita? Itulah maksudnya idea untuk kita, kalaulah kita bercita-cita nak membina sebuah peradaban Islam yang hebat, yang maju, yang membangun seperti mana zaman Melaka, seperti mana zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Aceh dan sebagainya, maka ianya perlu bermula daripada sebuah idea. Dan bila mana idea itu kita imani betul-betul, mula dikembangkan, mula disebarkan pada pelbagai bidang, maka ketika itulah akan berlakunya satu revolusi. Inilah sunannya, inilah kononnya, inilah ketetapan yang Allah SWT telah letakkan. Dan itulah yang Nabi SAW sendiri buat. Dan apa yang Nabi buat? Bukan Nabi pergi bangunkan ekonomi Islam, pergi bangunkan politik Islam, tapi apa yang Nabi buat adalah bina kefahaman yang betul tentang akidah. Dan akhirnya daripada situlah selepas 30 tahun tertegaknya sebuah negara Islam. Negara Islam yang membina identiti negara Islam, membina makna negara Islam, membina perundangan negara Islam. Selepas itulah akhirnya tertegaknya peradaban Islam. Ini adalah dipanggil, istilahnya dipanggil the cycle of civilization. Dia adalah kitaran ketamadunan. Tamadun itu perlu bermula dengan idea. Dan dengan idea itulah barulah ianya menjadi sebuah perkara yang besar. Okey, wallahu a'lam. Dan akhir sekali, ni ada permintaan sebelum ni. Ada soalan sebelum semalam lagi ada yang tanya, apa pandangan Ustaz terhadap apa yang berlaku pada hari ini? Okey. Jadi soalan ini saya kembalikanlah pada antum. Yang selepas menilai sejarah Yahudi, menilai sejarah Zionism, menilai sejarah gerakan-gerakan ini, apa yang kita boleh nilaikan? Apa yang sedang berlaku dalam perang Israel Hamas pada waktu ini? Okey, jap. Yang diorang rasa diorang punya, yang memang dah jadi tempat atau tujuan diorang. Okey. Mengikut fahaman yang telah ditukar. Okey. So dia pertahankan tu, dia menggunakan ideologi agama sebenarnya. Nak kuatkan fahaman orang Yahudi ni untuk tahankan Palestin tu daripada Hamas ambil. So sebab itulah diorang sanggup nak pertahankan daripada Hamas. Jadi maksudnya gerakan Zionism ni bukanlah sebuah gerakan biasa, tapi dia adalah sebuah gerakan keimanan, dalaman yang lahir sehingga terbentuk. Okey, apa pengajaran kita boleh ambil dengan isu Palestin tengah berlaku lagi pada waktu ini? Silakan, tadi ada.
Okey. Betul? Lagi ada? Peperangan terus berlaku sehingga Imam Mahdi keluar. Betul, maksudnya dalam Kristian pun ada idea Masai, dalam Yahudi pun ada Masai. Selalu disebutkan idea Masai ni adalah sebagai satu idea pada mana-mana agama samawi lah, kan? Yang ada juga dalam Islam. Itulah sebagai Imam Mahdi lah. Okey. Saya tak sempat tulis. Ni tulis pendek kat sini. Okey. Yang pertama, ni apa benda yang kita boleh melihat pada isu semasa. Yang pertama, peperangan adalah penipuan. Kita tidak boleh melihat peperangan ini secara panggil apa? Secara sehala ataupun melihat secara satu lapis semata-mata. Kita lihat contohnya, kita lihat pada awal itu Hamas baru-baru ini dia menyerang masuk ke dalam Israel. Dan dia menyembelih, Israel katakan sehingga sampailah hari ini sampai 1,000 orang lah yang dibunuh oleh Hamas. Kita pun sambutlah soalan satu kemenangan. Satu soalan yang saya nak tanya, siapa yang paling untung dalam peristiwa ini? Siapa paling untung dengan perkembangan semasa? Bagi Palestin, bagi Hamas yang menyerang, maka dia merasakan ini adalah satu transisi perubahan hubungan dengan Israel. Sebelum ini adalah berbentuk defensif, tetapi ini kali pertama berbentuk ofensif. Tapi bagi Israel ada perbezaan tak? Dia mendapat satu dipanggil legitimasi besar, kan? Big legitimate, lesen besar. Sebelum ni bila nak serang Gaza, semua akan tarik timbulkanlah, tak boleh human right apa semua, kan? Tapi hari ini bila dia serang, semua negara Eropah tanpa terkecuali semua duduk sokong, kan? Saya tak menyatakan ni cerita konspirasi pula, kan? Tapi saya menyatakan ini tak mustahil yang berlaku, kan? Macam mana? Dan sebenarnya ramai juga ada kalangan sebelum daripada peristiwa tersebut, memang ada di kalangan penganalisis Arab pun ada yang dah mula sebut macam ni, kan? Dia timbulkan persoalan mudah lah, bagaimana sebuah negara yang Israel ni, yang sebelum ini kalau seorang budak datang depan pagar pun dah kena tembak, tapi ni satu batalion boleh tembus pergi belah sana, boleh pergi belah sana, dan boleh lintas pagar. Betul? Tu pun satu benda, kan? Maksudnya baru ni disebutkan adanya sumber lisikan daripada Mesir sendiri 10 hari sebelum daripada serangan Hamas. Dah bagi tahu something big will happen. Satu besar yang akan berlaku. Tapi apa Netanyahu buat, dia buat tak tahu. Kemudian adalah menjadikan benda tu hujah lah, kritikan terhadap Netanyahu. Tapi pada satu sudut, adakah dia dah tahu? Itu adalah satu persoalan-persoalan besar lah. Dan kita kena faham, peperangan ni tak berlaku dalam bentuk satu hala. Saya bagi contoh, kita selalu belajar tentang perang salib. Macam mana perang salib boleh berlaku? Daripada sebuah negara Eropah boleh bersetuju bersama-sama untuk nak pergi serang Baitul Maqdis, mendapatkan tanah umat Islam. Dalam sejarah, ini jarang orang highlightkan, sebelum berlaku perang salib, ada satu gerakan yang sebenarnya panggil apa? Membangkitkan berlakunya perang salib. Diistilahkan sebagai People's Crusade. People's Crusade. Perang salib mahim, perang salib bawahan. Perang salib bawahan ni, cara dia macam mana? Ketika itu Pope dia iklankan pada orang miskin, orang yang tak ada tanah, orang yang susah, kalau kau nak diampunkan, kalau kau nak mendapat syurga, kalau kau nak diselamatkan, kau kena pergi perang dekat Baitul Maqdis. Jadi orang-orang miskin, orang susah, orang ni pergi ke Baitul Maqdis.
Jadi apa ketika itu umat Islam buat? Bila diorang datang, orang biasa, bayangkanlah pekebun, petani datang dengan semangat ni. Jadi umat Islam pun sembelih lah, bunuh. Sebab dia datang nak perang, tapi diorang ni tak ada kemahiran. Pembunuhan tersebut dijadikan sebagai satu lesen. Pembunuhan tersebut dijadikan satu provokasi. Dilihat sebagai satu provokasi yang bila People's Crusade ini dibunuh, ketika itu semua negara-negara Eropah bergabung. Diorang kena hancurkan umat Islam, kena dapatkan Baitul Maqdis. Macam itulah berlakunya Perang Salib. Tak jauh pun kalau kita tengok kan. Kalau kita tengok contoh September 11, bila datang September 11 kita pun rasa ni adalah satu kemenangan, kita dapat bunuh beribu US. Sebahagian umat Islam merasakan macam itulah. Tapi siapa yang untung selepas itu? Siapa yang mampu diistilahkan sebagai remap ataupun menyusun kembali struktur dunia ketika itu, menyusun kembali negara-negara dunia ketika itu? US. Jadi itulah ada setengah penganalisis ini menyebutkan apa yang sedang berlaku di antara Israel dan Hamas ketika ini bukanlah pada Palestin melihat satu transisi baru, tetapi pada Israel pun melihat satu transisi baru, satu perubahan baru. Sebelum ni dia tak boleh nak serang, sekarang ni dia serang berhari-hari, beribu-ribu. Dia main psikologi. Kalaulah yang mati tu 1000 orang Israel, orang Palestin baru 500-600 mati. Jadi maksudnya dia nak gambarkan dia masih lagi ada lesen untuk balas dendam terhadap apa yang Hamas lakukan. Okey. Itu yang berlaku pada hari ini. Itu yang pertama. Jadi melihat ini sebagai satu penipuan. Yang kedua, kita sebagai umat Islam perlu berubah daripada melihat isu Palestin sebagai isu kemanusiaan, sebagai isu pembunuhan, sebagai isu victim, kepada isu perjuangan, sebagai isu pembebasan, sebagai isu kemuliaan ummah. Sebelum ni pun kita biasa kan, mana-mana pihak pun bila nak iklankan derma lah ataupun nak marketing isu Palestin, dia akan gambarkan dengan orang yang susah, dengan orang yang kesakitan, orang yang victim. Jadi kita pun masyarakat faham isu Palestin pada kadar itu. Kita faham isu Palestin ni sekadar orang yang susah, orang yang dibunuh. Kita tak dapat merasakan isu Palestin ini sebagai sebuah perjuangan, pembebasan. Dan kita faham Yahudi ini sebagai satu negara. Kita tidak memahami Yahudi ini sebagai sebuah ideologi. Kita tak memahami Yahudi ini sebagai sebuah gerakan yang wujud daripada zaman Bani Israel dulu sampailah pada hari ini. Jadi semua itu perlu diubah. Semua cara fikir kita terhadap isu Palestin itu perlu diubah. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, maka jihad kita terhadap isu Palestin ini perlu lagi bersifat menyeluruh. Sebelum ni kita rasa jihad Palestin ni kita hari masuk gaji bagi RM10, bagi RM20, dah rasa dah berjihad dah. Dah terlepas dah makna jihad. Tapi selepas ini kita sepatutnya merasakan kalaulah isu Palestin ni adalah isu yang besar, bersusul jalur sepanjang zaman, maka kita rasakan jihad itu pun satu jihad yang besar. Dia bukan sekadar duit, tetapi kita membangunkan identiti kita, membangunkan pemikiran kita, membangunkan kefahaman kita, dan membangunkan jiwa-jiwa kita. Itu sebenarnya adalah sebahagian daripada makna jihad-jihad Palestin. Jadi dia adalah satu benda yang besar. Jadi sebenarnya kita harapkan isu Palestin yang sedang berlaku pada hari ini, walaupun ada penganalisis dah menganggap yang paling untung adalah Israel, dan ianya adalah satu transformasi kepada Timur Tengah secara keseluruhannya yang terhadap legitimasi ataupun lesen yang ada pada Israel, maka sepatutnya isu Palestin yang sedang kita lihat pada hari ini pun menjadi satu perubahan kepada diri kita. Dan cara kita fahami isu, dan cara kita memahami makna jihad. Dan semua itu perlu dibina dan dibangunkan kembali. Jadi akhir sekali, setelah mana kita melalui segala pembentangan ini tadi, maka kita fahami bahawa Zionism ini bukanlah satu gerakan biasa, tetapi sebuah gerakan ideologi. Dan usaha kita untuk menentang gerakan tersebut perlu juga bermula daripada bawah. Dan mungkin kita tak dapat kecapi pun nikmat peradaban yang kita nak bina ni, tetapi kita perlu tanam benih ini pada hari ini. Kerana tanpa benih ini,
anak cucu kita, generasi terkehadapan takkan mampu bergerak selangkah ke hadapan. Dan mereka terus akan terbelit kepada permasalahan yang sama. Dan seperti mana Zionism ni memerlukan tempoh 300-400 tahun, akhirnya mendapat satu tanah, dan maka kita perlu usaha membangunkan diri kita, membangunkan identiti kita, membangunkan idea kita, dan untuk kita kembali membangunkan sebuah peradaban. Jadi segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang lemah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, terima kasih yang diucapkan kepada Tuan Penceramah kita atas syarah yang telah diberikan, bentuk penerangan yang telah diberikan.